Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita berjumpa lagi dan kali ini anda bersama dengan saya Cikgu Ruzlan bin Ibrahim daripada SMK Kubang Krian 3, dan pada hari ini kita akan membincangkan bawah tema penyelenggaraan dan juga kesinambungan hidup di bawah tajuk 6.0 sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Okey, dan tajuk yang cikgu akan bincang pada hari ini adalah 6.2 iaitu pergerakan dan pertumbuhan manusia. Okey, kita tengok macam mana manusia boleh bergerak dan macam manakah pertumbuhan manusia, pola-pola pertumbuhan manusia. Okey. Jadi sebelum cikgu teruskan 6.2 ni, dalam tajuk 6, sebagai nak imbas kembali tajuk 6.1, anak-anak pelajar dah pun belajar sokongan, pergerakan dan pertumbuhan pada haiwan, di mana kita dah belajar tentang rangka luar, rangka hidrostatik, rangka dalam, sistem rangka manusia, tulang padat dan tulang berongga, dan last sekali kestabilan haiwan, macam mana zirafah membukakan kaki dia apabila dia minum dalam sungai. Itu kita dah belajar dalam subtopik 6.1. Untuk subtopik 6.2, okay, ada 4 standard pembelajaran, iaitu yang pertama sekali kita nak tahu fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Itu untuk standard pelajaran yang pertama. Selanjutnya pembelajaran kedua, menjana idea. Okey, kita nak tahu masalah berkaitan dengan sendi dan otot dalam kehidupan. Okey, apakah masalah berkaitan dengan sendi? Sakit apa? Okey, itu untuk yang standard yang kedua. Standard pembelajaran yang ketiga berkenaan dengan pola pertumbuhan manusia. Ini kita nak tengok macam mana pertumbuhan manusia bermula daripada bayi sehinggalah ke peringkat usia tua. Okey, dan kita nak membanding dan membezakan juga pola pertumbuhan antara lelaki dengan perempuan. Adakah sama? Adakah berbeza? Okey, itu standard pembelajaran. Okey, boleh? Okey, now kita bergerak maju setapak lagi. Okey, sekarang kita nak tengok apa kaitan pergerakan manusia dengan sistem rangka dan otot. Okey, jadi kita bergerak. Apabila kita bergerak, pergerakan kita ni melibatkan dua sistem, iaitu sistem rangka dan sistem otot, di mana pergerakan kita melibatkan pengecutan dan pengenduran otot rangka. Makna dia, kalau tidak ada otot, tidak ada sistem rangka, maka manusia tidak akan dapat bergerak. Okey? Itu Allah bagi nikmat kita, ada sistem rangka, ada sistem otot, tulang dan sebagainya. Maka pengecutan otot rangka dan pengenduran otot rangka itu akan menyebabkan kita boleh bergerak. Dan biasanya otot pergerakan kita ni melibatkan sepasang otot yang akan bertindak secara berlawanan. Okey, kita panggil dia otot berantagonis, di mana sepasang otot rangka tu akan bertindak secara berlawanan setiap kali kita bergerak. Contoh, okey, apabila kita menaikkan tangan ke atas macam ni, itu melibatkan otot bicep akan mengecut. Dalam masa sama, otot tricep akan mengendur. Bermakna dia bertindak secara berlawanan. Yang bicep mengecut, yang tricep mengendur, maka tangan akan diangkat ke atas. Kemudian tangan dan lengan akan dapat diluruskan. Macam mana nak meluruskan? Maka itu kerja otot tricep yang akan mengecut, sementara otot bicep akan mengendur. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah yang ada animasi pergerakan ni, okey, otot tricep, bicep mengecut, yang ni tricep mengecut. Okey, so apabila tangan naik, bicep mengecut, tricep mengendur, tangan diluruskan, tricep mengecut, bicep mengendur. Okey, itu otot berantagonis. Okey, kita tengok subtopik yang pertama. Pembelajaran pertama itu fungsi otot dan sendi dalam pergerakan. Okey, apa dia sendi? Sendi ni tempat
pertemuan antara dua ataupun lebih tulang. Dua ataupun lebih tulang, dia akan bertemu pada bahagian sendi. Okey, contoh, sendi dia ada dua. Okey, yang pertama sendi bergerak dan yang kedua sendi tidak bergerak. Okey, apa dia sendi bergerak? Sendi bergerak ni dia akan, sendi tu boleh bergerak lah. Contoh macam sendi ensel pada siku yang tadi. Okey, sendi ensel pada siku ni menyebabkan dia boleh bergerak. Okey, lengan kita boleh bergerak naik dan turun dan sendi tu boleh bergerak. Okey, tapi ada juga sendi yang tidak bergerak. Contoh dia sendi pada tengkorak. Okey, kalau kita tengok ini adalah sendi. Sendi menghubungkan dua kepingan tulang. Ini satu kepingan tulang, ini satu kepingan tulang. So, dua kepingan tulang ni ditemukan oleh sendi. Tapi sendi ni adalah sendi yang tidak membenarkan anggota bergerak. Ini adalah sendi yang tak bergerak. Okey, ini adalah sendi yang tidak bergerak. Okey, sendi bergerak contoh dia pada tangan tadilah. Okey, pada siku tadi. Okey. Alright. Apa dia otot? Mana otot? Ini adalah otot. Ini otot, ini otot. Otot bicep, otot tricep. Okey, otot bicep ataupun otot tricep ni dia terdiri daripada gentian selari, okey, antara satu sama lain. Okey, makna dia pada otot ni ada gentian-gentian. Dia ada gentian. Okey, dia ada gentian. Okey, gentian tu gentian ni dia akan membentuk otot. Pada sel otot tu pula dia ada mitokondria. Apakah fungsi mitokondria? Mitokondria dalam otot akan menghasilkan tenaga. Tenaga ni akan digunakan untuk pengecutan dan pengendoran otot. Okey, kemudian yang seterusnya ligamen. Apa dia ligamen? Ligamen ni tisu yang liat, kenyal dan kuat yang menyambung dua tulang. Okey. Kalau tengok sini ada tulang humerus. Yang ni adalah tulang humerus. Ini adalah tulang radius dan tulang ulna ataupun ulna. Okey. Humerus dan radius ulna dihubungkan oleh ligamen. Yang biru ni adalah ligamen yang menyambungkan antara dua tulang. Disebabkan oleh ligamen ni adalah kuat, maka dia mampu mengikat dan memaut tulang. Dalam masa yang sama juga ligamen bersifat kenyal. Kekenyalan ini membenarkan pergerakan. Itu ligamen. Inilah yang kalau pemain bola sepak yang cedera ACL tu ligamen lah. Okey, kita tengok struktur sendi lagi. Okey, dalam sendi dia ada satu cecair yang bernama cecair synovial. So yang dalam ni adalah cecair synovial. Yang berwarna biru ni itulah cecair synovial, okey, yang berfungsi untuk melicingkan dan juga membekalkan nutrien kepada rawan. Mana rawan? Rawan yang warna putih ni. Okey, ni rawan. Ini warna putih di atas ni. Ini adalah rawan. Okey. So, dan dia juga berfungsi sebagai pelincir dalam sendi. Okey, kalau tak ada synovial ni, ini yang ada masalah pada sendi nanti. Kita bincang masalah nanti. Okey, yang kedua rawan. Okey, ataupun setengah-setengah disebut sebagai tulang, ada juga sebut sebagai tulang rawan. Okey, samalah. Tulang rawan ke rawan sama je. Okey, dia berfungsi sebagai cushion untuk pelindung terhadap sendi dan mengurangkan geseran. So, pada bahagian atas ni pun ada rawan, bahagian bawah ni pun ada rawan yang menutup pada bahagian hujung tulang tu lah. Okey, dan yang seterusnya adalah tendon. Tendon adalah gentian yang kuat dan tidak kenyal yang berfungsi untuk menyambung otot kepada tulang. Kalau kita tengok yang ni adalah otot, muscles. Okey, ini adalah tulang. Okey, otot disambungkan kepada tulang melalui tendon. So ini adalah tendon,
tulang, sini otot, ini tendon, sambung pada tulang. So, tendon menyambungkan otot dengan tulang. Okey. Kita tengok pula projek pembelajaran yang kedua, iaitu masalah. Saya nak tengok apakah masalah berkaitan dengan sendi dengan otot dalam kehidupan harian kita. Yang pertama sekali, biasanya sendi dan otot boleh cedera disebabkan oleh aktiviti fizikal kita. Biasanya macam cikgu beri contoh tu, pemain bola sepak yang cedera ACL sebagainya itu, okey, aktiviti-aktiviti yang kadang-kadang over tu boleh menyebabkan kecederaan. Ataupun aktiviti yang tak kena cara dia. Okey, kecederaan pertama adalah terseliuh. Kecederaan pada sendi yang pertama adalah terseliuh, di mana biasanya disebabkan oleh pergerakan sendi yang melebihi had. Okey, so sendi yang melebihi had ni akan menyebabkan ligmen boleh terkoyak ataupun tercedera, dan walau bagaimanapun terseliuh ni dia tidak akan menyebabkan tulang beralih lah. Okey, contoh tengok, tengok animasi ni, apabila dia terseliuh, pergerakan sendi melebihi had, dan dia boleh menyebabkan sendi ni dia punya ligamen tu cedera. Ada satu lagi yang hampir sama, iaitu terkehil ataupun dislocation. Apa beza terseliuh dengan terkehil? Okey, beza dia, kalau terseliuh tulang tidak beralih, tetapi kalau terkehil tulang beralih daripada kedudukan asal. Okey, yang pergerakan sendi melebihi had, ligamen terjejas, kedua-dua terseliuh pun pergerakan sendi melebihi had, terkehil pun sama, pergerakan sendi melebihi had. Terseliuh ligamen terjejas, terkehil pun ligamen juga terjejas. Cuma beza dia, terseliuh tulang tidak beralih, kalau terkehil dislocation tulang akan beralih. Tengok kat sini. Okey, nampak? Okey, tulang beralih. Itu terkehil ataupun dislocation. Ini dislocation yang berlaku pada lutut. Okey, masalah yang seterusnya adalah arthritis ataupun radang pada sendi. Pada tubuh kita banyak sendi. Okey, banyak sendi yang ada pada tubuh. Yang ada merah-merah pada gambar ni, ini adalah sendi, dan sendi yang mengalami arthritis kita akan merasa sakit, bengkak dan kemerahan. Apabila seseorang tu dia merasa sakit sendi, maka pergerakan kita akan terhad. Itu masalah arthritis. Yang seterusnya adalah kecederaan pada otot. So, kita dah bincang tadi kecederaan pada sendi, melibatkan terkehil, melibatkan terseliuh dan arthritis. Sekarang kita tengok pula kecederaan pada otot. Yang pertama sekali, kekejangan. Okey, biasa tak berlaku kekejangan pada otot? Okey, biasa. Okey, kalau kita tengok dalam pemain bola sepak sekarang ni dah Liga Malaysia pun dah berlangsung. Malaysia malam tadi pun Liga Perdana, KFC main malam tadi, KUFC petang semalam. Okey, semua tengok. Okey. Dan kadang-kadang kita tengok dalam permainan, ada di kalangan pemain kita mengalami kekejangan otot pada pemain tenis ni. Tengok pada dia punya otot. Okey. Tengok pada otot dia tu. Ni. Okey. Otot tu akan mengecut secara tiba-tiba menjadi kejang dan keras. Okey, sakitlah, memang rasa sakit sungguhlah. Okey. Biasanya dia berpunca daripada yang pertama, mungkin stretching ataupun regangan kita buat tu tidak mencukupi, menyebabkan boleh melakukan kekejangan otot, ataupun keletihan yang amat pada otot, over sangat dah. Okey, ini juga ada kaitan dengan stamina dan sebagainya lah. Okey, sebab itulah apabila seseorang tu nak melibatkan diri dalam sukan, maka kena cukup warm up dan stretching. Pemanasan badan, stretching mesti cukup. Tak cukup, dia akan masalah pada otot dan sebagainya. Okey, mari kita tengok lagi seterusnya adalah ketegangan, muscle strain, ketegangan otot. Okey, ketegangan otot ni berpunca daripada berlebihan bebanan ataupun regangan pada otot. Okey, otot tu kita regang over. Okey, overuse, over sangat lebih. Okey, akan menyebabkan kecederaan juga
pada otot. Yang ni tegang sangat. Okey, yang tadi kekejangan. Yang ni walaupun awak tidak bermain, tidak libatkan dalam sukan, tetapi boleh berlaku ketegangan pada otot. Okey. Seterusnya kita tengok pula masalah melibatkan mereka yang berusia atau mereka yang obesiti. So kita fokus pada mereka yang berusia. Biasanya orang berusia yang ada masalah, yang ada kaitan sangat rapat dengan orang berusia ni adalah masalah sakit lutut, sendi lutut. Okey. Jadi biasanya orang berusia ni yang pertama sekali, kenapa boleh sakit? Mungkin berlaku osteoarthritis. Okey, osteoarthritis ni, okey, disebabkan rawan tu dah haus dah. Okey, rawan yang ada ni, rawan ni telah haus. Okey, dan biasanya berlaku pada warga tua lah. Okey, dan apabila dah jadi osteoarthritis ni, dia akan menyebabkan sakit, radang dan bengkak. Okey, biasanya berlaku pada tulang pinggul, lutut dan belakang. Okey, kalau kita tengok pada video ni, ni kawasan yang merah ni. Nampak? Okey, rawan dia dah rosak, haus, dia akan menyebabkan kesakitan. Okey. Yang seterusnya adalah arthritis rheumatoid. Okey, arthritis rheumatoid ni ialah radang yang berlaku pada membran sinovial. Sinovial ni apa dia? Apa dia sinovial? Sinovial ni adalah cecair yang ada dalam sendi tu. Okey, membran ni apabila membran dia mengalami radang, maka sendi tak akan bengkak. Nampak? Okey, sendi tu dah membengkak, sakit dan kejang. Okey, dan arthritis rheumatoid ni yang risiko dia lebih kepada wanita. 3 wanita, 1 lelaki nisbah dia. So, arthritis rheumatoid banyak berlaku pada wanita, khususnya pada sendi pada tangan dia, pergelangan tangan, buku lali dan kaki. Okey, menjadi bengkak, sakit dan kejang. Okey, yang seterusnya adalah septic arthritis. Septic arthritis ni merujuk kepada arthritis yang disebabkan oleh jangkitan mikroorganisma. Cuma nak beza septic arthritis dengan arthritis lain. Septic arthritis ni kalau kita tengok contoh pada gambar ni, okey, hanya sebelah yang mengalami. Yang ni adalah septic arthritis, yang ni tidak. Yang ni normal. Okey, so biasa dia melibatkan sebelah sendi sahaja. So sebelah ni telah kena jangkitan mikroorganisma menyebabkan sendi ni bengkak, okey, dan sakit, radang dan sebagainya. Okey, itu adalah septic arthritis ataupun arthritis disebabkan oleh jangkitan mikroorganisma. Okey, dan satu lagi masalah khususnya berlaku pada kaum lelaki yang agak berusia adalah gout. Gout ni disebabkan oleh pengumpulan asid urik dalam sendi. Okey, tengok. Okey. Apabila asid urik, okey, tengok ni gambar ni. Apabila asid urik berkumpul dalam sendi, okey, dia akan menyebabkan radang pada sendi dan sakit. So, radang pada sendi dan sakit. So, bahagian akan sakit lah. Itu adalah gout. Apabila asid urik berkumpul dalam sendi, okey, sakit. Beres. Okey. Ada tak rawatan, okey, untuk nak rawat masalah otot dan sendi? Okey, kita boleh dapatkan ubat-ubatan daripada hospital, klinik, farmasi dan sebagainya. Boleh juga mendapat rawatan fisioterapi, dan kalau sekiranya sesuatu perlu pada pembedahan, maka pembedahan akan dilakukan. Okey, yang penting dapatkan rawatan yang betul. Okey. Seterusnya kita tengok pula apakah kerjaya yang melibatkan sistem otot dan rangka ni. Okey, biasanya pertama sekali kita ada ortopedik, iaitu doktor pakar yang merawat dalam kecederaan macam keretakan tulang ke, patah tulang ke, cacat tulang belakang ke, penyakit yang melibatkan osteoporosis ke, semua ni melibatkan pakar ortopedik. Okey, kalau kita pergi ke SM umpamanya, kita akan jumpa pakar ortopedik yang khusus untuk masalah tulang. Okey, yang kedua kita ada ahli chiropractor. Okey, ini pengamal perubatan komplementari, okey, rawatan pada sistem otot, rangka dan tulang belakang. Okey. Dan yang ketiga kita ada ahli fisioterapi.
Okey, atau dikenal sebagai juru pulih perubatan anggota atau pegawai pemulihan perubatan. Okey. Jadi dia akan membetulkan kembalilah setiap fungsi fizikal tu supaya betul dia punya fungsi perjalanan dia betul mengikut keadaan normal. Okey, menjadi normal baliklah. Dia biasanya kalau lepas kita buat seseorang tu buat pembedahan dan sebagainya, mungkin dia akan kena jumpa dengan fisioterapi lah. Okey. Beres. Okey. Now, kita tengok kepada standard pembelajaran ketiga, iaitu pola pertumbuhan manusia. Okey. Apa dia pertumbuhan manusia? Pertumbuhan manusia ini merujuk kepada perubahan dari segi saiz, bilangan sel, berat, bentuk badan dan fungsi badan. Okey, makna dia daripada bayi kita tumbuh sehingga menjadi dewasa dan akhirnya tua, mesti melibatkan saiz daripada kecil pada besar. So, habis saiz berubah, mesti bilangan sel berubah. Berat badan kita juga bertambah daripada berat 2 kilo umpamanya pada mereka masa jadi bayi kepada 60 kilo apabila dewasa. Okey, bentuk badan juga berubah, juga fungsi badan juga bermakna perubahan itu menyeluruh. Okay. Dan biasanya perubahan itu adalah perubahan yang kekal dan dia tidak akan berbalik. Okay. Melibatkan pertambahan bilangan sel, berlaku pada seluruh badan, sebagaimana cikgu cakap tadi, berlaku pada seluruh badan, dan pertumbuhan kita ni berbeza, berlainan mengikut jantina. Lelaki dan perempuan pertumbuhan dia berbeza. Peringkat umur juga berbeza. Bayi tak sama dengan orang dewasa, tua dan sebagainya, tak sama. Dia ada perbezaan dia segi pertumbuhan. Kita tengok. Okey. Ini adalah dia punya gambaran lah macam mana daripada bayi kepada kanak-kanak, remaja, dewasa tu. Okey, tengok daripada saiz kecil kepada remaja, dewasa, tua. Sama juga perempuan, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Okey, itu pertumbuhan. Ini adalah pola yang semua kita akan lalui. Dan kita telah pun lalui. Okey. Anak-anak pelajar dah pun lalui peringkat bayi, peringkat kanak-kanak dan mungkin sekarang peringkat remaja. Okey. Apa dia? Kita tengok peringkat pertumbuhan manusia secara lebih terperinci sikit. Pada peringkat bayi, biasanya pada umur 0 hingga 3 tahun, lelaki bayi, lelaki dan bayi perempuan, pertumbuhan dia sama je. Okey. Dan pada peringkat ni pertumbuhan dia sangat pesat. Okey. Kerana pembahagian sel berlaku juga sangat pesat. Okey. So, pada peringkat bayi, lelaki atau perempuan, pertumbuhan dia sama. Sama je pertumbuhan dia. Dan kadar pertumbuhan sangat pesat dan perlu kepada pemakanan yang seimbang. Okey. Pada peringkat kanak-kanak, okey, pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan peringkat kanak-kanak ni dia tidak secepat pertumbuhan bayi. Bermakna, sampai peringkat kanak-kanak, pertumbuhan dia agak perlahan banding dengan bayi. Okey. Dan pada peringkat kanak-kanak ni, lelaki lebih cepat berbanding perempuan. Okey. Juga makanan seimbang sentiasa diperlukan. Okay, ingat peringkat kanak-kanak ni banding dengan bayi dia lebih perlahan. Lelaki, kanak-kanak lelaki lebih cepat berbanding kanak-kanak perempuan. Okay. Pada peringkat remaja, awal remaja 13 hingga 15 tahun, lelaki kedua kita mengalami pertumbuhan yang pesat balik. Okay. Kalau kanak-kanak tadi slow, tapi masuk remaja kita akan pesat balik pertumbuhan kita. Pertumbuhan manusia ni kalau dibandingkan antara lelaki dengan perempuan, lelaki lebih perlahan berbanding perempuan. Okey. Sebab itulah pada peringkat umur 13 hingga 15 tahun ni biasanya remaja perempuan lebih tinggi dan besar berbanding remaja lelaki, dan ia ada kaitan dengan akil baligh. Okey. Pada masa ni pertubuhan ciri seks gender akan berlaku. Okey. Pada umur 16 hingga 18 tahun pula, peringkat akhir remaja ni biasanya pertumbuhan remaja perempuan semakin berkurang dan akhirnya berhenti.
Tetapi untuk lelaki, pertumbuhan dia masih berterusan sehingga umur 20 tahun. Bermakna kalau perempuan umur 18 tahun dia dah terhenti pertumbuhan dia, tetapi lelaki akan terhenti sehingga umur 20 tahun. Okey, sebab itulah di akhir-akhir remaja, lelaki lebih besar berbanding perempuan. Okay, dan pada peringkat dewasa, macam kita tahu dah tadi, sebab lelaki ni dia punya pertumbuhan lebih lama berbanding dengan perempuan, maka lelaki dewasa lebih tinggi berbanding perempuan. Dan akhirnya, pada peringkat dewasa ni, pertumbuhan dia akan jadi malah dan hampir sifar lah. Okay, makna dia pada peringkat dewasa ni, pertumbuhan manusia mula akan berhenti, kecuali bahagian-bahagian tertentu seperti kuku. Kuku tak berhenti. Sebab tu kuku potong setiap minggu. Okey, kulit tak terhenti. Sebab tu apabila cedera dan sebagainya, kulit akan tetap bertumbuh. Okey, rambut juga akan tetap panjang. Okey, kalau rambut dia terhenti pertumbuhan dia, tak adalah kena gunting rambut. Okey. Peringkat tua. Ini peringkat tua apabila dah masuk pada usia tua. Okey, usia tua ni, maka pertumbuhan akan berhenti sepenuhnya. Tubuh mula menyusut, otot mula mengecil dan kulit mula mengering. Okey, kita tengok orang tua lah, orang berusia. Okey, biasa orang berusia ni, dari segi komposisi, dari segi ketinggian juga semakin berkurang lah. Sebab kalau pengecilan otot juga komposisi tulang dan otot kulit juga mengering. Okey. Ini kalau kita tengok, ini adalah graf lengkung pertumbuhan manusia bermula pada bayi, nampak. Peringkat bayi dia naik laju, cepat. Masuk kanak-kanak dia berkurang. Dia berkurang sikit pertumbuhan dia. Remaja kembali cepat. Masuk peringkat dewasa, dia akan berkurang malah dan seterusnya terhenti. Dan apabila peringkat tua, pertumbuhan dia menjadi negatif disebabkan oleh saiz badan dia semakin berkurang. Okey. Nah, ini kita sentuh dah. Peringkat bayi cepat, peringkat kanak-kanak dia perlahan sikit, peringkat remaja cepat kembali, dewasa dia akan jadi perlahan. Okey. Ini adalah graf lengkung pertumbuhan manusia lah. Okey. Dan pertumbuhan dia akan terhenti apabila telah mencapai kematangan sepenuhnya. Okey. Kita nak, ada satu, kalau anak-anak pelajar tengok dalam buku teks, dia ada satu sentuh dalam galeri sains itu tentang penyakit progeria ataupun penuaan peramatang. Okey, penyakit ini sebenarnya jarang berlaku. Tapi kalau dia berlaku, biasa dia berlaku pada peringkat kanak-kanak. Kanak-kanak tu akan kelihatan seperti orang tua. Okey, kanak-kanak kelihatan seperti orang tua, progeria ataupun penuaan peramatang, tapi benda jarang berlaku. Okey, tapi ada kes. Alright. Okey, last. Okey, kita tengok pada standard pembelajaran akhir sekali, pola pertumbuhan antara lelaki dengan perempuan. Kita sentuh tadi secara sebentar lalu. Okey, peringkat bayi hingga peringkat kanak-kanak, lelaki dan perempuan. Peringkat awal kanak-kanak dan peringkat bayi, lelaki dan perempuan membesar dengan kadar yang sama. Tapi apabila berubah mula umur 4 tahun, lelaki lebih cepat. Apabila masuk peringkat akil baligh, okey, di mana ciri-ciri seks sekunder mula berkembang menjadi jelas dan menjadi lebih matang, pada masa peringkat itu antara umur 12 hingga 14 tahun, perempuan lebih cepat. Sebab perempuan lebih cepat akil baligh, maka pertumbuhan perempuan lebih cepat. Okey, sebab itulah perempuan lebih tinggi dan lebih berat berbanding dengan lelaki pada peringkat umur 12 hingga 14 tahun. Okey, daripada sampai tingkatan 2. Okey, daripada darjah 6 sampai tingkatan 2. Itu biasanya perempuan lebih cepat. Okey, perempuan lebih cepat. Okey, namun begitu apabila dah selepas tingkatan 2, selepas 14 tahun, lelaki mula berkembang dengan lebih besar berbanding dengan perempuan. Okey, ini kita tengok graf ni. Okey, ini kalau kita tengok, okey, sama pada peringkat awal ni, okey, sama aja lelaki dengan perempuan. Okey, peringkat remaja, lelaki, awal remaja lelaki. Okey, perempuan.
Okey, perempuan amat slow. Okey. Kemudian ni kanak-kanak, sorry, ni kanak-kanak, lelaki cepat bandingkan perempuan peringkat kanak-kanak. Peringkat remaja, okey, remaja, perempuan lebih cepat daripada lelaki. Ni peringkat remaja 12 hingga 14 tahun. Lelaki, perempuan lebih tinggi. Okey. Apabila lepas pada 14 tahun, okey, di mana dia akhir remaja, perempuan tu mula slow pertumbuhan dia, tetapi lelaki terus. Jadi beres? Itu adalah pertumbuhan maknanya perempuan dan lelaki ni beza mengikut umur lah. Peringkat awal pada peringkat bayi, okey, sama je. Kanak-kanak lelaki lebih cepat, peringkat remaja perempuan lebih cepat. Apabila dah dewasa tu lelaki lah. Okey. Jadi untuk nak mengakhiri kita ada latihan sikit lah. Okey. Rajah 1 menunjukkan sistem otot manusia. Okey. Namakan struktur berlabel R. Ini R. Okey, kita dah tahu dah yang dalam ni, yang Q duduk dalam ni, ini mesti bendalil ataupun cecair sinovial. Dia duduk dalam sendi. Okey, rawan ini tulang rawan, kita cerita ini menghubungkan tulang dengan tulang, maka P ini adalah ligamen menghubungkan tulang dengan tulang. Yang ini adalah otot, ini adalah tulang. Yang menghubungkan otot dengan tulang adalah R. Maka R adalah, okey, betul Aziz. Nama dia adalah tendon. Alright. Okey. Soalan A2, nyatakan fungsi di, okey, di A1 tadi adalah tendon. So apa fungsi tendon? Kita dah tahu dah, menghubungkan antara otot dengan tulang. Okey, menghubungkan antara otot dengan tulang. Itu fungsi tendon. Okey, yang ketiga, struktur, ciri struktur tendon. Okey, tendon macam mana tadi? Okey. Ya, betul. Gentian yang kuat dan tidak kenyal. Dia kuat tapi dia tidak kenyal. Okey. Apakah yang berlaku pada seorang individu jika struktur di A1 mengalami kecederaan? Apa yang akan berlaku kalau tendon cedera? Yes, betul Nurul. Okey, tidak dapat bergerak lah. Okey, so individu tersebut tidak dapat menggerakkan tulang dia. Kenapa? Sebab tendon cedera. Otot mengecut, tapi pengecutan otot itu tidak mampu untuk menggerakkan tulang. Sebab daya pengecutan otot itu tidak dapat dipindahkan kepada tulang. Maka tulang tak dapat digerakkan. Kalau tendon itu cedera. Okey. Dan Q adalah cecair. Apakah fungsi Q? So itu Q itu apa? Itu adalah cecair sinovial, kan? Okey, apa fungsi sinovial? Okey, untuk melicin dan membekalkan nutrien kepada rawan. Beres. Okey. Jadi cikgu rasa kita dah sampai pada penghujungnya. Jadi cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar yang dah memberi tumpuan pada hari ini. Yang baik datang Allah Subhanahu taala, yang lemah datang kelemahan cikgu. Jadi cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan stay at home. Solat kena jaga. Assalamualaikum warahmatullahi.